Salam sejahtera. Anda bersama Brother Fai THC di channel Malam Mistik. Sebuah segmen audio dan video kisah seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Apa kabar para pendengar Malam Mistik? Semoga anda semua dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pada ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada novelis Iskandar Zulfakar. Kisah yang bertajuk Rumah Arwah Bomoh. Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat anda semua. Semoga anda semua sihat fizikal dan mental serta sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini saya nak kongsikan satu kisah seram yang pernah berlaku di kampung saya. Memang waktu tu semua orang dalam kampung ni berada dalam ketakutan. Namun kejadian ini sudah sangat lama berlaku. Waktu tu mak saya pun masih remaja lagi. Malah mak saya sendiri pun terkena gangguan disebabkan kejadian misteri yang berlaku ini. Kisahnya adalah berkaitan dengan seorang bomoh yang agak popular di kampung ini satu ketika dahulu. Untuk pengetahuan anda, bomoh ini wanita. Dia tinggal seorang diri sebab dia tidak berkahwin. Adik-beradiknya yang lain semua berhijrah ke bandar. Tinggallah dia saja yang tinggal di kampung ini bersama ibunya. Setelah ibunya meninggal, dia tinggal berseorangan di rumah kayu tersebut. Rumah dia tu bentuk rumah kayu lama, ada tiang. Memang popular bomoh ni. Malah orang kampung lain pun akan datang jumpa dia kalau mereka jatuh sakit. Ada satu cerita yang tidak sedap didengar tentang bomoh ni, iaitu dia membela kadam bagi membantunya dalam urusan perubatan secara gaib. Namun, bomoh ni pandai cover. Sepanjang hayatnya, orang kampung tidak tahu pun bahawa dia memiliki kadam. Cuma ada seorang dua saja yang pernah ternampak makhluk kadam di rumahnya. Orang lain tak nampak pun. Oleh sebab itulah, cerita yang mengaitkan dia bela kadam kurang dipercayai oleh orang-orang kampung. Kemudian, ditakdirkan Allah, bomoh ni meninggal dunia. Disebabkan dia tinggal seorang diri, jadi orang tak tahu pun kata dia dah meninggal. Orang jumpa mayat dia pun dah dalam keadaan hampir mereput. Itu pun orang yang datang nak berubat jumpa mayat dia. Setelah kematian dia, bermacamlah perkara aneh lagi misteri berlaku di kampung ini, sehinggakan orang kampung tak berani keluar rumah pada waktu malam. Benda yang biasa ramai orang kampung nampak adalah kelibat arwah duduk di tangga rumahnya. Hampir setiap orang yang lalu depan rumah dia pasti akan nampak kelibat arwah sedang duduk di tangga rumah sambil memandang ke bawah. Masalahnya, bukan malam hari je. Siang-siang hari pun orang nampak kelibat arwah di situ. Bukan itu saja. Orang kampung yang pernah berubat dengan dia turut mengadu bahawa mereka sering bermimpi dia datang mengubati mereka. Apa yang menakutkan mereka adalah keadaan ataupun rupa bomoh tu yang sudah separuh reput. Wajahnya sebelah aja elok, sebelah lagi isi dah jatuh menampakkan tulang temulang. Rumah arwah bomoh tu dah jadi usang disebabkan tiada penghuni. Oh ya, satu lagi. Kawasan rumah bomoh tu terletak agak ke dalam hutan.
nak dijadikan cerita, setelah beberapa bulan selepas kematian Bomoh tu, dan cerita tentang hantunya mengganggu pun dah semakin kurang kedengaran. Mak saya bersama beberapa orang lagi rakan pun pergilah bermain di dalam hutan yang terdapat di belakang rumah tu. Waktu tu, mak saya baru tingkatan 1. Biasalah budak-budak dulu-dulu memang lasak. Bermain serta meredah ke dalam hutan tu, perkara biasalah. Mereka pun mainlah sorok-sorok. Legend kan permainan tu. Dah lah dalam hutan, main sorok-sorok pula. Aduh. Usai bermain, muncul satu idea dalam pemikiran mereka. Biasalah, budak-budak penuh dengan sikap ingin tahu. Mereka bercadang untuk melihat sendiri apa yang ada dalam rumah arwah Bomoh tersebut. Masa tu, rumah tersebut dah usang teruk sebab tiada siapa yang jaga. Tiada siapa lagi tinggal dalam rumah tu setelah Bomoh tadi meninggal. Mak saya dan kawan-kawan saya ni tak masuk pun dalam rumah tu. Sebaliknya mereka cuma jenguk ikut tingkap saja. Masing-masing terdiam dan menggigil ketakutan. Di dalam rumah yang usang tu, mak saya cakap terdapat pelita minyak tanah yang masih menyala di tengah-tengah rumah. Hei, pelik kan? Tiada orang pun dalam rumah usang tu. Tapi, macam mana boleh ada pelita yang menyala? Saya tanya mak saya, apa lagi dia nampak? Mak saya cakap, mana sempat tengok. Sebaik saja dia dan rakannya nampak pelita menyala tu, terus mereka pecut balik sebab ketakutan. Memang pelik, sebab rumah tu dah usang. Orang lain pun tiada yang jaga rumah tu. Jadi, entah dari manalah datangnya pelita yang menyala tu. Lama-kelamaan, rumah tu pun runtuh dan hari ni rumah tu pun dah tak ada lagi. Tidak jauh pun sebenarnya rumah arwah Bomoh tu dengan rumah atuk saya. Setiap kali nak keluar dari kawasan kampung ni, saya akan melalui kawasan rumah tersebut. Kawasan tu juga dah jadi hutan sebab rumah tu dah roboh. Namun, tapak kawasan rumah tersebut masih lagi ada. Tak ada orang beli dan bangunkan rumah pun di kawasan tu. Kawasan tu juga agak gelap kalau malam sebab semak samun dan tiada lampu. Memang meremanglah juga. Seandainya betul arwah Bomoh tu ada membela kadam, pasti kadamnya masih ada di situ. Sebab kadam ni takkan pergi mana, melainkan ada yang mewarisi ataupun telah diputuskan perjanjian dengan tuannya dahulu. Sekian. Terima kasih. Brother Fai. Peace. No.